Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المشبهين بنجوم الدين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين يا رب العالمين. Yang mulia, yang dipertua majlis dan juga timbalannya dan semua anggota-anggota pegawai-pegawai majlis agama Islam wilayah Patani, dan juga yang mulia kepada semua hadirin daripada para imam-imam dan juga khatib-khatib dan bilal-bilal, semoga dihormati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang bersama asatizah, ustaz-ustaz, guru-guru dan semua hadirin yang turut hadir pada hari ini, baik lelaki juga pun perempuan hadirat. Semoga dirahmati Allah di atas niat kita yang bersih, atas niat kita yang tulus untuk berhimpun di majlis yang seperti ini, walaupun di dalam keadaan yang tak sebegitu sihat, yakni dalam masa zaman yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita orang mukmin, semua itu adalah takdir dari Allah. Apa yang ditakdir oleh Allah, semua itu adalah baik. Allah tidak buat perkara yang sia-sia. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar ma kana lahumul khiyarah. Alhamdulillah, sebagai pertama kali yang saya sendiri pun tak sangka, tak ada dalam khayalan tak ada dalam kiraan kata nak adakan majlis yang seperti ini. Nah, sebagaimana dicerita oleh yang dipertua tadi dan juga timbalan pun ada sebut, tapi oleh kerana tadilah, kerana takdir Allah tak dapat kita elakkan. Yang kita kembali kepada kita orang mukmin, rukun iman yang ke-6. Dari beriman dengan Allah, segala kitabnya,
segala rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan dengan segala malaikatnya, dan dengan al-yaumil akhir. Yang keenam dengan al-qadr. Wa tu'mina, dia sakut dengan ayat di atas, dengan hadis di atas, an tu'mina billah akhi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi wa fi riwayatin murrihi au hulwihi au kama qala. Jadi kita percaya bahawa qada dan qadar arti semua perkaranya tak akan berlaku sama sekali. Ini dalam pegangan kita, dalam iman kepercayaan kita sudah simpul. Bukan rua-rua rengai-rengai bara kata orang panggil nah. Sudah kita simpul jadikan akidah. Simpulan kita iaitu kita beriman dengan bahawa qada qadar arti annal asya, semua perkara sama ada rupa bentuk baik di segi syarak, juga jahat di segi syarak. Pahit manis, maksud pahit manis iaitu hak ia tak setuju dengan kehendak kita. Pahit panggilnya seperti berlaku keuzuran, kesakitan, kecemasan, kesusahan zaman. Nah, semua tu pahit tapi berlaku semata. Wa hulwihi, dan manisnya. Apa manisnya? Iaitu hak betulnya dengan kehendak kita. Kita nak kerja berjaya sekian-sekian, dapat bagaimana kehendak. Allah manisnya. Nah, kita nak letak sesuatu perkara agaran kita tu dapat sekian-sekian, berlebih lagi pada kita kehendak, lebih ganda. Itu lagi manis bertambah manis. Ini tak sunyi pada itu. Jadi alhamdulillah ni pun dengan tak sengka kata nak berlaku kaya semacam ini. Nah, sebab di mana-mana selain pada ni pun dah beberapa diminta, di sana sini diminta. Satunya tidak ada masa. Kerana kita maklumlah tugas secara pondok ni cara tradisional semenjak turun menurun orang panggil. Turun menurun sistem cara pondok panggil rakbuk pondok, walaupun dia panggil nok rakbuk. Tapi dia rakbuk mempunyai sistem sendiri bagi guru turun ajar kita turun menurun tu macam tu. Jadi bila kita sanggup menjadi kefarduan, mana-mana budak yang dihantar diserah oleh bapa untuk mengaji, gurunya sanggup menjadi wajib angkah atas dia mengajar. Maka sanggupnya pagi petang malam sekiranya tidak ada uzur. Jadi kita maklum hak yang rakbuk macam ni di tempat kita ini masih lagi ada, masih lagi apa yang patah, tumbuh, hilang berganti. Alhamdulillah tuahnya. Nah, masih masa lagi nak gini. Jadi dengan itu bila kita masa ni pada hari ni masa penuh lah. Nah, pagi petang tapi sanggup. Ni kata dia Allah dengan mudah-mudah. Jadi bila diminta saat ni tu lama juga duduk dalam keadaan fikir. Tapi dengan takdir Allah sanggup dengan mudah. Nah, sanggup tinggal lah untuk pagi ni. Tapi nak tinggal apa adalah menantu ganti nanti dulu kita tinggal mari untuk masa. Masa ni kat start daripada jam 9.30 tadi kak hingga ke pukul 12 tak lagi baru selesai. Lepas tu zuhur pula sebentar lagi. Tapi oleh kerana permintaan serta dengan ikhlas hati kita, bersih awak kita, bersetuju dan muafakat, barangkali itu gamaknya sabak daripada situ jadi mudah. Walah orang duk minai bukan seorang dua. Duk minai jangok-jangok kaya-kaya. Lebih-lebih duk minai. Dia tak sanggup. Dia tak ada pilih dia jangok ke ni. Pilih dia jodoh. Orang tua kata temui. Dia temui ada arah tosir pun tosir. Dia akhir sanggup yang mudah-mudah. Hitai lagi huduh buat tu dia. Itu kan, kita lepas situ klik pada qada. Kan, nombor nak situ ada arah. Jawab dah nak kata orang lain dah. Orang lain masuk mari jangok-jangok misal, tak ada nak, ada arah. Dah itu kan. Itu nak ayat kata belah itulah klik pada akidah kita tu begitu. Dan hari ini sebagai muqaddimah ataupun muqaddam. Kalau kita mengaji apa yang surat kadar lah. Ada apa kadar lah. Muqaddam. Sebagai muqaddam tu begitulah dulu. Sengaja diminta saat ni supaya sebenarnya kalau tu dalam susunnya mari tu selalu. Tapi
minta daripada yang dipertua majlis bagi hari pertama untuk buka dulu. Nah, sebagai kata-kata aluan, dan minta pada Baba Syahabuddin sebagai timbalan beri juga sikit kata-kata ucapan apa yang nak ceritakan. Lepas tu sebagaimana berikut akan data tu kita pakai mari tu selalu dah lah. Seperti majlis di Fatani di jalan tu lah. Itulah alhamdulillah. Sekali lagi kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak sunyi daripada syukur terima kasih kerana kita hidup dalam nikmat Allah. Sama ada nikmat bentuk yang disetujui tadi ataupun nikmat tu juga dalam bentuk pahit. Kita tak faham terasa supaya susah. Sekali kita berasa supaya balas semata-mata. Tapi apabila kita tahu khusyat, apabila kita tahu hikmah, serta pula yakin kita sampai ke situ, sebenar bagi kita orang mukmin dalam nikmat setiap segi. Tengok kita contoh, kalau kita orang masa muda-muda dulu, kita berakhir suka tak barang yang rasa pahit? Tak suka tengok ubat tu nak bagi pada kanak-kanak kecil, sengaja ubat tu buat apa baunya sedap, rasa pula manis sebagai tipu daya supaya nak makan ubat. Lalu tu buat untuk budak, buat ubat manis-manis, bau-bau sedap. Tu pun payah nak makan, kena dok kerja, dok pecek mulut lagi nak buat ubat. Ada pun ubat kita orang tua ni kat berkeruk-keruk, pahitnya. Ingat zaman dulu ubat apa, cak nyamuk. Allah. Lah ni ada lagi dah. Ubat cak nyamuk ke Allah, kena tolong boleh sumak le pisah, tipu gigok tu. Pun tak boleh makan lagi pahit. Tapi telah juga kan apa? Karena kita orang tua, umur dah menekat, kita reti ini khusyat. Walau pahit sekalipun rayahnya, kita sanggup telah juga kerana kita kenal khusyatnya ubat. Dan ubat ni untuk apa hikmah? Menyembuhkan penyakit. Gak kita punya sakit. Sakit kita ni seolah-olah muafakat bahawa tak jalan dah ubat lain, mereka kena ubat ni. Maka kita pun telah rayak siap-siap dah ubat ni pahit, tak apa, pahit pun ubat. Berkeruk lagi. Juga nak cocok. Bomo rakyat sedap ubat ni sakit ni, ubat senak perut ni. Sakit ni tak apa, bomo sakit pun tengok. Apabila cerak tu berkeruk duk begini. Sakit tak apa sakit pun. Kita sanggup redha dengan sakit pun sebab kita tahu khusyat ubat yang menyembuhkan di segi sabar. Demikianlah qada Allah Taala beri kita susah, beri kita sakit, beri kita dalam kecemasan. Walaupun kita tak sakit, berlaku tak keluarga sakit, supaya juga kita yang sakit. Semua ini kalau tengok di segi hikmah, inilah dia apa yang kata, melahirkan dengan susah ini, melahirkan peringatan kita kepada Allah lebih banyak dalam masa kita sihat. Maka tempat ingat ni hak besar. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingatlah kamu, sebutlah kamu akan Allah sebagai sebut yang banyak. Maka nak ingat banyak. Cuba kali kita duduk dalam seneline mutlak, segada-gada semata-mata, kadang-kadang kita lalai dan lupa tu lebih banyak. Tak? Maka Allah Ta'ala nak mengingatkan kita kepada dia lebih banyak, dia buatlah sabab. Tengok kita daripada sakit pasal orang nak dekat dengan nak mati. Dekat segar pasal jauh walaupun umur banyak. Ya kan? Umur tu tak kira banyak tapi berasa apa jauh lagi. Orang muda tak kira lah. Dia nak jatuh dari segi perasaan. Tapi bila kita berlaku kecemasan, kesusahan, berlaku kemalangan, Allah ingat bahasa dekat-dekat dengan anak mati. Ingat ke Allah lebih banyak. Ini tilik pada sini ni hikmah besar. Sabit tu kata sebenarnya apa yang berlaku itu nasbah kita boleh menghilangkan kelalaian dari Allah, boleh ingat itu nikmat. Di dalam bala ada nikmat. Dalam ubat yang pahit tadi adanya nikmat. Sebab itu sanggup telat. Dengan itu dalam Islam kita mengajarkan supaya kita tu redha dengan qadanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Satu riwayat rasula. Ada orang himpun wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula. Itu jadi amalan lidah. Di segi makna, aku berpuas hati. Itu artinya aku puas hati. Aku setuju. Aku suka hati dengan Allah itu. Tu tu mulut dah ucap. Ya kadang-kadang mulut kita ucap tapi jelira tu tak pergi. Tapi alhamdulillah mulut dah ucap dah baik. Sebab itulah kata ulama ahli sufi, kamu jangan tinggalkan zikir lidahmu kerana tak hati-hati. Jangan. Terus pergi. Semoga-moga Allah mempertekatkan. Supaya kita kata kita mengaji pasal ada setengah budak benak ke? Benak lah. Jangan putus asa. Dia Tuhan buka dia cepat lebih pada tak benak. Ni pun begitulah. Kita zikirkan. Kita sebutkan walaupun hak makna hadir tak hadir pun kita zikir. Jangan kita berputus asa. Mudah-mudahan dengan zikir yang tidak ada hadir hati, sekaligus satu kali Allah akan menambahkan zikir kita serta hadir hati. Kalau kita mecah, ada kata zikir kata hadir hati tak jadi, kita mecah situ. Bila mecah, luput kedua-dua. Di hati pun tak ada, di lidah pun tak ada, ugi kedua-dua. Ni tak ada di hati pun, di lidah ada. La ilaha illallah masalah. Subhanallah ada di lidah, walaupun di hati tak ada lagi. Kita teruskan tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi dia hati-hati. Yang mananya ingat akan Allah. Maka setengah daripada zikir yang sekaligus kita faham arti zikir-zikir tu, terkadang kita faham yang makna yang sepik. Zikir kita silap betul zikir ke? Ucap la ilaha illallah masalah. Walaupun kata zikir ni umumnya. Ini majlis ilmu ni pun panggil majlis zikir. Bercakap hal segala kebaikan pun panggil zikir. Nasihat kita sesama kita dan nasihat kena anak-anak pun panggil zikir. Amar ma'ruf pun masuk dalam zikir. Nahi mungkar pun masuk dalam zikir. Hatta ulama orang arif kata zikir mata panggil zikir juga. Apa zikir mata? Bila kita ingat Allah tu baik mata. Maka ni panggil zikir mata. Zikir telinga, suka memperhatikan perkara-perkara yang baik. Zikir telinga. Itu mana kata semua tu zikir. Sebab itulah isyarat dalam ayat uzkurullaha zikran katsira. Sebutlah kamu, ingatlah kamu akan Allah sebagai ingat yang banyak. Maka ulama tafsir kata banyak tahu mana? Tidak ada had. Ini satu amalan tidak ada waktu yang tertentu dan tidak ada habis masa. Bukan amalan lain tak ada waktu. Puasa. Khasnya Ramadan. Pada Ramadan pun khas mula di fajar hingga kerai habis masa dia. Ibadat semaya mulai daripada masuk waktu, mula ditakbir diri semaya, salat habis. Zakat ada waktu tertentu, apa saja ada waktu. Tapi amalan zikir tak ada waktu tertentu. Tak ada waktu tahrim. Hatta ulama ambil daripada zahir umum ayat tu, siapa bagaimana kalau ketika duduk tempat-tempat yang kotor umpama dalam tandas, dalam jamai kita panggil. Ada juga setengah pendapat kata iya masalah umum ayat boleh juga. Kalau nak bina atas kaun tu kita duduk dalam tandas kebetulan bersifat alhamdulillah. Atas kaun tu kata tak apa. Sebab umum duduk mana pun zikir boleh. Tetapi sebahagian daripada ulama dia tilik walaupun zahir ayat umum memang umum. Tapi kecuali mai semula. Mai semula nak jaga kehormatan nama Allah yang Maha Agung. Nama Allah yang Maha Besar ni tak sesuai hidup sebut tempat dia kotor. Tengok teman mengaji baca Quran, setengah pada zikir baca Quran. Baca Quran di sisi najis hukumnya makruh. Sebab apa? Nak jaga kehormatan. Puca daripada situlah tumbuk masalah, timbul masalah khilafiyah. Bila seorang mati, mayat Islam mati, belum dimandikan,
Maka ada kata tak boleh baca Quran di sisi mayat yang belum dimandikan. Satu ada setengah-setengah hari dia baca Quran, ada orang dok lari, ada orang kata boleh. Kita ni pening tak tahu kok mana. Ini bahajak pada kita tahu di antaranya pucuk khilaf daripada tadi. Takkan Al-Quran kalamullah. Quran ni zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami kami telah menurunkan zikir. Allah panggil kepada Quran sekali-sekala panggil zikir. Kami telah menurunkan zikir. Apa? Ayat Quran panggil kat zikir. Jadi bila kita baca ayat Quran panggil juga maksudnya zikir Quran. Apabila zikir tadi dalam Quran hormatnya luar biasa. Quran ni lebih pada zikir-zikir lain, sehingga kita nak baca syarat kena kita suci kan daripada hadas besar khususnya. Hingga dimaaf hadas kecil. Maka bila kita nak baca di sisi najis, iaitu kerana nak hormat pada Quran ni, ini najis, maka kita baca di sisi najis hukumnya makruh. Apabila baca di sisi najis hukum makruh, tak apalah najis. Orang mati najis kau. Timbul soalan situ. Khilaf pula di sisi setengah pendapat kata kita manusia ni suci, selama apa dek ini suci, bila roh keluar daripada jasadnya, maka dengan sebab roh keluar, jasad ni najis. Itu di sisi setengah pendapat. Bila najis kena menyucikan dengan mandi. Kalau tu kita tidak baca Quran isinya belum mandi, bina tahkam tu makruh lah. Waktu kedua kata tak boleh baca mayat tak ada mandi, tapi tak royak wajah kita ni kok mana orang lain kata boleh, ada balas boleh tak boleh itu lah. Bila tahu tak, tetapi di isi pendapat mazhab kita Syafi'i, kita manusia walaupun kafir, orang bukan mukmin pun semua tu suci kan. Manusia ni suci. Madi Adam, anak cucu Adam, kan ambil daripada walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Maka istinbat pada situ tak ada arti memulia kalau najis. Jalannya. Tak ada arti memulia kalau bagai najis. Artinya daripada situ menunjuk kata anak cucu Adam itu dimelia oleh Allah secara umum, bermakna suci. Sama ada kufur ataupun iman, badan itu suci. Patut ayat pula kata innamal musyrikuna najasun, balik ni jawab najasun ai fil i'tiqad. Tak ada kena mengena najasah. Patut sama ada ketika hidup begini juga ketika keluar roh. Selagi tak keluar najis tak apa je, ada juga keluar roh terlalu sakit dapat keluar najis kan, kok dubur ke kok kubul ke. Ini masalah lain suci. Maka pendapat dia kata suci sama ada ketika hidup juga ketika mati. Bina atas kawan ni tak ada makruh pula baca di isi mayat tu. Ni kata orang tak baca ni. Tu dia. Tiba-tiba kata tak boleh. Tadi bina atas khilaf tadi dah. Jadi bila mandi sudah dah kata tak ada khilaf lah. Itu dia deh. Ini setengah daripada kita kena ada majlis zikir ni untuk nak cerah dan terang dalam beberapa masalah-masalah. Kerana masalah ni banyak sekali masalah khilafiyah. Dan perlu kita tahu terutama pula kita selaku imam-imam begini. Sebab apa? Kita selaku imam ialah sebagai pemimpin di bawah anak makmumnya. Tak usah kata jadi imam sebagai jawatan imam, kita jadi imam semaya pun kena ra'i dah makmum di belakang dah. Dah kata kan? Kita buat tak kena ngacang tak imam, nyumparakah selerak bih dalam belakang. Kita kena ra'i. Apalagi kita imam dah, imam semaya lagi, imam jawatan lagi jadi lantik. Dan pula kita kena berkata imam mari daripada amma. Amma ya amma apa? Tuju. Tupu. Imam. Sebab tu maknanya al-muttaba'. Imam arti yang diikut, yakni oleh orang ramai. Tapi nak tubik gelar imam bukan senang. Ulama tu imam ni bukan senang. Sebab makna imam al-muttaba', yang diikutkan, yakni oleh orang ramai. Bermakna kita jadi imam ialah jadi ikutan. Balik anak makmum pengikut semuanya.
Nah, kita diikutan. Maka kalimah iman ni besar lah daripada daripada situ tu banyak kita guna bahasa bahasa Melayu kita guna mak. Itu dah. Daripada Arab tadi jadi mak. Sabit bahasa surat tulis emak itu lah kita. Tapi kita buat dengan mak. Berbagai bawah mat. Berbagai bawah mat. Buat kah bubuh alih ma. Berbagai bawah untuk mi. Panjang-panjang kita panggil tak? Ma, mi, mak, mat. Tak. Lepas tu bahasa lain pula Asia. Me. Daripada kalimah tu. Apa pula kalimah man ni besar pada po lagi. Kan? Mak ni besar pada po. Dengan dalil Nabi SAW ketika orang tanya siapa kita nak berkawan paling utama. Siapa orang yang paling utama kita berkawan? Dia jawab ummuka, makmu. Ditanya lagi summaman. Kemudian nombor 2 siapa dia pula? Dia jawab lagi ummuka, makmu. Kemudian nombor 3 siapa pula? Ummuka, makmu. Allah 3 yang jujur mak. Yang keempat summaman, kemudian siapa pula? Baru abuka, baru bapakmu. Allah 2 ganda lebih mak. Nah, sampai tu orang besar-besar saya jadi tap itu dah tak ada potap tak. Tap dia panggil ni besar ni. Tu imam mari situlah. Besar sangat dia klik kat mak. Tu dia meban. Besar kot apa dia pandai kita tak erti. Itulah perkataan ibu mak ni besar. Sebab tu kita dapat kelasnya daripada imam. Sebab tu bila imam ikutan. Bila ikutan ramai mesti tanggungjawab atas kita tu banyaklah. Kita nak membiarkan tak boleh lah. Disakut pula dengan kullukum ra'i. Secara umumnya semua kamu ialah pemimpin. Tak ada siapa dia anak buah, tak ada tubuh kita seorang apa pemimpin dah hukumnya. Ra'i dah, gemala dah kita sendiri ni pun. Mana? Kaki tangan merupakan rakyat semua bukan? Yang memimpin tubuh kita. Ada dah. Apa lagi tambah pula kaki tangan lain masuk. Itu kau banyak di bawah tadi tu. Lepas tu setengah orang tak mau tu. Tak minta maaf. Dia takut betul tanggungjawab. Dia takut duduk ceria betul-betul. Tapi orang tak silap itu dah. Lupa situ lain sikit. Itulah walau bagaimana setelah kita dah tanggung dah. Yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun sangguplah menanggungkan jawab kita itu. Baik. Hanya sebagai mukaddimah kita di hari ini tu begitulah, dan semoga berikut ni kita jadikan majlis yang tetaplah masa tu. Jadi nampak kita buat masa tadi tu tak 10 jam dah. Jadi kalau kita kena sikit boleh dah pukul 10.30. Dah. Kita kena pukul 10.30 seperti di petang ni kita mula di jam 10.30. Tapi kalau di jalan kita mula jam 10. Tadi mula jam 10.30 dari siapa lebih kurang tengok kalau zuhur awal tutup di zuhur. Jam zuhur ni lah ni tu 12.30 kan lebih kurang tu. Itulah maknanya akan datang tu waktu itu. Dan kita belum menentukan lagi, ada setengah-setengah tu nak pada kitab kita kau menentu tu dia, dan jadi tetap gak kita ada gitulah untuk menjadikan rojakkan kita. Untuk jadikan rojakkan beberapa masalah. Apa tu untuk kali ini sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan kita, dan sebagai kita buat permulaan tu sekadar saat ni. Lepas tu kita berilah peluang kepada beberapa soalan-soalan yang dikemukakan, khususnya kepada kita selaku imam dan lain-lain hal. Bolehlah kita tak panjangkan waktu tu. Kita di situ. Dan tadi sudah timbalan jadi petua sudah sebut tadi mengenai dengan hal majlis bila yang nak adakan begini dia buat
persediaan tu makan perbelanja tadi dia cerita kan. Tu dia cerita. Tu nak sediakan ni, maka kita sudah maklum belaka dah. Boleh selalu kalau kita ada bagi mukadimah.